Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kita sambung bahagian kedua untuk SPM RSM 2019, kertas 1. Okey, hari tu kita berhenti part 1 dekat soalan 22, Bayu Laut. Right, sambung soalan 24. Okey. Which ray diagram shows the correct path of light ray as it enters three different medium? Okey, ini konsepnya adalah atau fenomenanya adalah pembiasan pembiasan ataupun refraction. So dalam tajuk refraction awak kena tahu what happen if a light rays enters medium with different density. Kalau dalam kes ni kita tengok pilihan jawapannya ada 3 medium berbeza, bermaksud ada 3 ketumpatan berbeza. Okey, udara, air dan juga kaca. Ketiga-tiganya ada different density. Contohnya ketumpatan kaca lebih tinggi daripada ketumpatan air. Ketumpatan air lebih tinggi daripada ketumpatan udara. So by right, kalau udara masuk, dalam kes ni udara datang daripada medium kurang tumpat kepada medium lebih tumpat. From air to water. What happen? The light ray will be refract. Pertama awak kena tahu ini adalah berkonsepkan ataupun menerangkan fenomena pembiasan ataupun cahaya akan dibengkokkan, bend. Cahaya akan dibengkokkan. Tapi if the light rays coming from less denser to denser material, it will bend towards normal line. Okay, towards normal line. Normal line tu yang mana? Normal line tu yang kita gariskan dengan garisan putus-putus bersudut 90 darjah dengan surface. Contohnya yang ni. Saya highlight dulu. Inilah normal line. Yang saya highlightkan warna kuning-kuning ni. So, towards normal maksudnya garisan tu mesti mendekati garisan normal. Garisan cahaya yang kita buat mesti mendekati garisan normal. Contohnya macam A. Kita tengok A. Saya tukar colour highlighter saya. Right. So, this angle here is the incident angle kat sini. Incident angle di atas ni. Tiba-tiba, the light ray refract. Okay, refract dah betul. Dibengkokkan. Memang betul bengkok. Tapi sekarang ni menjauhi. So, bila menjauhi, salah lah. Should be towards normal. Punya garisan cahaya tu mesti mendekati normal. Ni away, yang ini pun away. Okay, kita tinggal 2 candidate saja. Okay, B dengan D. So kita tengok yang pertama ni lulus, yang ni lulus towards normal. Okay, mendekati normal. Nampak dia mendekati dengan garisan kuning ni. Begitu juga dengan D, yang ni lulus. Okay, kemudian kita check the second refraction. Okay, when the light enters the glass from water. So, air kurang tumpat daripada kaca. Bermaksud less denser to denser sekali lagi. So, the light ray will be refracted towards normal once again. So, yang ni towards normal lulus. Yang ini away from normal, gagal. Jadi, pilihan jawapan jawapan untuk soalan 24 adalah B. Okay, towards normal. Next, 25. Diagram 19 shows the light passing through optical fiber. Ni optical fiber. Ingat optical fiber ni konsepnya apa? Dia ada 2 teras. Dia ada teras dalam dengan teras luar. Ataupun kita panggil the inner core and outer cladding. Dia ada 2 medium with different density. Zahid? Okay. Alright. Saya highlight dulu inner core and outer cladding. Yang ni sedikit reminder lah. Untuk kita buat optical fiber ataupun optical fiber is built by using 2 core ataupun 2 cladding, yang mana bahagian luar dia, the outer cladding have less density ataupun less denser. Ataupun dengan maksud lain, nilai N dia adalah satu nilai yang
kecil. Small. Okay, saya tak nak guna simbol tu lah. Sekejap. Okay, small n value. N tu apa? Merujuk kepada refractive index. Okay, nilai refractive index. Yang mana sebaliknya untuk bahagian dalam. Untuk bahagian dalam, nilai N dia big. Big value. So, dalam tumpat, luar kurang tumpat. Macam tu. Kenapa kita nak kita nak supaya cahaya yang masuk di dalam optical fiber ni mengalami pantulan dalam penuh. Ataupun dalam bahasa Inggeris dipanggil total internal reflection. Pantulan dalam penuh. Salah satu syarat pantulan dalam penuh adalah cahaya mesti datang daripada medium tumpat kepada medium kurang tumpat. Okey, kalau tidak, pantulan dalam penuh tidak akan berlaku. Tu syarat pertama. Okey, antara syarat yang kedua ataupun syarat yang seterusnya adalah cahaya ataupun light. Saya tulis yang pertama. Light travel from denser to less denser medium. Itu syarat pertama. Syarat kedua, angle of incidence I mestilah lebih besar daripada C, critical angle. Okey, critical angle. Cukup syarat dua-dua ni maka berlakulah pantulan dalam penuh. So kita check syarat yang kedua lah. Syarat yang kedua. Mana highlighter? Okay, so it is given that the critical angle is 46 and the theta is now 48. Theta ni, sekejap ya. Theta dekat sini merujuk kepada incident angle. Sudut yang kita buat tu adalah 48, which is melebihi nilai critical angle C. Nilai dia adalah 46. So, mematuhi syarat nombor 2. Sudut 7 lebih besar daripada sudut genting. Okay, 46. So, apa berlaku? Berlakulah pantulan dalam penuh. Berlakulah pantulan di dalam inner core tersebut. So, total internal reflection occur. Thus, the answer will be D. So, now I lebih besar dari C. I kita tadi 48. In case awak tak nampak lagi ya. C adalah 46. Semuanya dekat sini. C 46, I 48. So I lebih besar dari C. Berlakulah pantulan dalam penuh. Kalau I sama dengan C, maka kita dapat jawapan C. Kita dapat jawapan C. Kalau I lagi kecil daripada C, I lagi kecil daripada C, dapat jawapan A. Yang ni I sama dengan critical angle, dapat yang ni. Yang ni I lebih besar daripada C. Okey, tu kemungkinan jawapan dia lah. Mana tahu keluar soalan sama tapi diubah sikit je. Diubah kat sini. The critical angle is 46 and theta is equals to 46. Okey, jawapan dia C lah kalau macam tu soalan dia. Next. 26. Okay, shows light ray travels from distant object to a convex lens. Okay, bila dapat soalan ni ada dua kemungkinan. Sama ada awak dapat soalan lens ataupun awak dapat soalan mirror. Ada dua. Sama ada awak dapat kanta ke dapat cermin. So hati-hati bila dapat kanta. Ini awak dapat soalan lens. Awak kena tulis sikit keyword. Tembus. Okay, bukan nak suruh tembus apa-apa. Just to trigger that the light ray that enters the convex lens
will be passing through. Dia akan passing through. Tak kira lah apa berlaku, dia bengkok ke, dia tak bengkok ke, dia parallel ke, tapi tembus, bukan pantul semula. Bukan pergi belah sana balik. Sebab bukan cermin, dia tidak memantul, ia akan pass through. Sama ada dia focusing ke, converging ke, ataupun diverging ke, itu kemudian lah. Tapi pastikan awak tahu bahawa dia akan tembus. Okay, so to put things simple, any light that pass through, tengok ni garis cahaya ni, that pass through the center of the lens will be passing through without any refraction. So yang ni markah percuma. Kalau awak belajar dengan saya, awak tahu lah. Untuk melukis kanta, yang paling mudah adalah cari markah percuma, iaitu cahaya yang passing through the center. Dia akan passing through without refraction. Macam tu. Number 1. Okay, so kita kena ada at least another ray untuk kita dapat the interception. Lepas tu kita boleh identify the position of the image form. So saya suka ambil yang bawah ni. So bila cahaya datang daripada focal, jatuh di atas focal point, kemudian pergi kepada kanta, maka ia akan refracted parallel to the principal axis. This is the principal axis. So dia akan parallel to the principal axis. Oh, saya lukis tak cantik. Saya padam balik. Tak tepat lah ni. Tak tepat. Nanti tak dapat jawapan. So pakai pembaris. Okay. So I guess kita dapat intersection between the two light ray. So this is the interception. Dekat sini interception dia. Maka there is the position. Ambil satu pembaris lagi, ambil pembaris juga, gariskan daripada interception tu sampai ke principal axis. Kepala saya buat dekat bawah kerana saya menganggap bahawa objeknya adalah satu objek yang besar. Sebab tu ni semua kita ambil daripada kepala dia. Okay, semua kita ambil dari kepala dia, duduk di satu tempat. Distant maksudnya daripada infinity, daripada jarak infinity. So kita ambil ray dari kepala, bermaksud yang bawah ni adalah juga kepala. Okay, head. Kenapa tulis head pula dah? Nak tulis image. Padam. Okay, eye. Yang ni O. Objek. So kita dapat the image is directly under the focal point, which give you the answer B. Okay, so ingat kanta dia akan tembus. Dia ada satu markah percuma, iaitu garis cahaya yang melalui titik tengah kanta ataupun the center of the lens. Right, 26B. Okay, 27. Sekejap saya tukar color. Diagram 21 shows the arrangement of two convex lenses P and Q. Okay, kita ada kanta P, kita ada kanta Q. Okay, of an astronomical telescope at normal adjustment. Ini ada awak belajar dalam buku teks. The power of lens P is 5 diopter and Q is 25 diopter. Calculate the distance between lenses P and Q. Okay, jarak dari sini sampai ke sini. From the center of lens Q to the center of lens P. Berapakah jaraknya? Soalan minta awak cari. Okay. So kalau awak belajar dalam buku teks, jarak di antara dua kanta dalam astronomical teleskop juga dipanggil sebagai normal adjustment ataupun simbolnya N. Okay, macam mana nak cari N tu? Your final formula will be this one. N ataupun jarak di antara dua kanta dalam satu teleskop adalah hasil tambah focal length objektif tambah dengan focal length eyepiece. Okay, sedikit ulang kaji. Mana satu eyepiece, mana satu objektif? Kanta ada dua. Yang paling dekat dengan mata, kita panggil dia kanta eyepiece.
Sebab eye kan dekat dengan mata. Yang paling dekat dengan objek, sebab objek kat sini kan, kata matahari. Walaupun matahari tu jauh, tapi antara dua kanta ni, kanta yang paling dekat dengan matahari adalah kanta P. So dia panggil kanta objektif. Okay. So focal length objektif, kita kena cari focal length of P. Kita tambahkan nanti dengan focal length of the eyepiece, iaitu focal length of Q. Okay. Jadi tengok pada maklumat soalan, soalan tak bagi focal length secara terus. Soalan bagi dalam bentuk power. So kena tahu hubungan power dengan focal length. Power is equals to 100 divided by focal length. Dengan syarat wow, hebat. Dengan syarat focal length ni mestilah berada dalam unit sentimeter. Ataupun sama dengan 1 bahagi dengan focal length yang berada dalam unit meter. Macam tu. Berada dalam unit meter. So sekarang ni kalau awak tengok, kita ada pilihan jawapan dalam sentimeter. Ya. Okay. Sekejap kita sambung. So pilihan jawapan dalam sentimeter kita akan pakai yang ni. Kita akan pakai 100 bahagi. So kita dah ada the power. Macam mana nak jadi cari focal length? Kita buat satu-satu. Focal length untuk P dulu. Focal length untuk P adalah sama dengan 100 bahagi dengan power P. Betul tak? Saya buat kanan, awak buat ke bawah. Saya buat kanan ni sebab ada yang bawah ni kan, nanti tak nampak. So 100 bahagi dengan power of P. Nampak ni? Power of length P 5. So 5. 100 bahagi 5 sama dengan 20 cm. Okay, dapat dah untuk P. Q pula. Focal length untuk Q adalah 100 bahagi dengan power of Q. Power of Q 25. So kita dapat 4 cm. Ya. Masuk dalam apa? Okay. So kita dah dapat focal length untuk P, iaitu 20. Kita dapat juga focal length untuk Q, iaitu 4. Macam mana nak cari panjang ni? Normal adjustment. Focal length objektif, iaitu FP, tambah dengan focal length eyepiece, iaitu FQ. Tambah je lah 20. So normal adjustment 20 tambah 4, dapat 24. Soalan macam ni quite famous. Quite famous kalau tengok past year yang sebelum-sebelum ni lah. Alright. 29 shows a dolphin create click sound. Dia menghasilkan bunyi click to detect a school of fish, kumpulan ikan, by the reflection of sound phenomenon. Okay, dengan menggunakan pantulan, dolphin ni dapat mengesan sekumpulan ikan yang berada berhampiran dengannya lah. Which statement about reflected sound is correct? So ini nak uji awak. Awak tahu tak apa berlaku selepas pantulan? Okay, so baca. Pilihan jawapan yang paling tepat adalah the speed of sound wave is unchanged. So sebelum pantulan dengan selepas pantulan, kita anggap velocity-nya tetap sama. Sebenarnya mungkin ada sedikit perubahan, tapi kita anggap dia lah. Setakat yang faktor-faktor lain yang kita malarkan ataupun abaikan tu, kita anggap bahawa laju sebelum dengan selepas pantulan sentiasa sama. Dalam pantulan ni senang, semua benda sama kecuali arah sahaja. Arah pantulan mungkin berbeza. Okey, kadang-kadang arah mula-mula pergi ke depan, lepas tu patah balik ke belakang. Arahnya berbeza. So amplitude increases, salah. Amplitude sentiasa sama, increases ni salah. Frequency decreases juga salah, decreases ni salah, jawapan dia constant. The wavelength increases juga salah,
Jawapannya constant. Semua yang saya tandakan ni salah kerana nilai dia sepatutnya constant. Okey, pantulan semuanya sama. Soalan 30. The diagram 24 shows the refraction. Okey, pembiasan pula. Of seawater propagates to the shore. Okey, air daripada laut menghala ke pantai. Berlakunya suatu fenomena dipanggil pembiasan. Sebab apa berlaku pembiasan? Kita buat nota sikit. Sebab apa air daripada laut pergi ke pantai? Berlakunya pembiasan. Pertama, depth. Ada beza kedalaman. From deep, iaitu di kawasan tengah laut tu, kedalamannya tinggi ataupun besar, okay, ataupun dalam, to shallow, kepada kawasan yang lebih cetek. From deep to shallow berlakunya perubahan kedalaman, maka berlakunya pembiasan. Okey. Kedua, apa berlaku lagi? The velocity. Apa berlaku kepada velocity of wave? Yang ni ramai akan cakap jadi makin laju ni. So the velocity akan drops. Velocity akan drops. Kerana air yang menghampiri pantai, hal lajunya semakin lama semakin perlahan. Kalau makin lama makin laju, fikir logiknya, kalau air pergi pantai jadi makin laju, maka air akan naik terus ke pantai sampai ke bandar. Okey, tu dia punya triggers dia lah. Velocity akan turun. Ketiga, apa jadi kepada frekuensi? Frekuensi adalah unchanged. Tidak berubah. Frekuensi sentiasa sama. So 30, what happened to the frequency? Jawapannya unchanged. Okay, unchanged. 30 B. Okay. Kalau awak tengok dari segi keempat, wavelength, lambda dia apa jadi? Lambda dia akan makin lama makin pendek. Because from deep to shallow. Kalau kita nak lukis kan, ni kawasan deep, lepas tu makin lama makin, bukan makin lama makin dekat. Ni kawasan deep, ini kawasan shallow. Okay, so the wavelength ataupun jarak di antara wavefront, jarak di antara dua muka gelombang akan jadi makin rapat-rapat. Ini secara ringkas, secara ringkas. 31 shows an interference pattern. Okay, apa tu interference? Kita ada dua source which is coherent between each other. Coherent maksudnya fasa yang sama, wavelength yang sama, serentak lah tu. Dia menghasilkan gelombang pada tempoh masa yang sama. Ya. Boleh lalu ke? Boleh. Zahim boleh. Okey, lepas tu apa jadi? Both sources are going to produce their own waveform. Okay, so source ni yang belah kiri ni, tengok dia hasilkan crest dengan throw dia yang sendiri. Pada masa yang sama, serentak juga source nombor 2 juga menghasilkan waveformnya sendiri. Boleh? Okay. Jadi crest dengan throw untuk kedua-dua source ni akan overlap. Dia akan bertindan antara satu sama lain, maka terhasillah apa yang dipanggil sebagai interference. Okay, so interference ada dua. Interference ada dua. Okay, yang dipanggil sebagai constructive interference ataupun destructive interference. Okay, macam mana nak tahu kita hasilkan constructive interference? Constructive interference atau interference membina terhasil daripada ataupun terhasil apabila crest ataupun puncak overlap dengan satu lagi puncak, ataupun lembangan through overlap dengan satu lagi lembangan. Okay, contoh ya, kita nak tengok Y dulu. Okay, Y ni awak tengok solid line
Kita tengok. Oh, Y pula dah. X. Saya highlight dulu. So, ni point X. Point X is the overlapping of this line, the first line, which is the solid line, which is the crest. Puncak solid line tu adalah crest. Overlap with another line, which is also the solid line here, owned by the second source. Line ni, line yang belah kiri ni adalah the wavefront from the first source, and this number 2, this is the wavefront from the second source. So both overlap at one point X. So dalam case ni, crest overlap dengan another crest. Macam mana saya tahu? Solid line cross dengan ataupun overlap dengan solid line. So for sure, titik di situ adalah titik di mana constructive interference berlaku. So jawapan saya will be either A, mana dia? Either A ataupun padam lah. Padam. A ataupun B. Yang ni saya boleh cancel lah sebab destruktif. Kalau destruktif, kita kena cari point yang mana crest bertemu dengan throw, ataupun puncak bertemu lembangan, atau throw bertemu dengan crest. Tak ada lah kat sini. Tak ada. Kalau kita nak tanda boleh je sini. Kalau saya tanda sini, nampak ni, titik ni, titik yang saya boleh tanda dengan merah ni, solid line overlap dengan dotted line. Okey, yang itu adalah destructive interference. Point dekat mana destructive interference berlaku. Okey, so line Y pula. Line Y, saya padam dulu yang saya ambil highlighter lain lah. Kita buat color lain, hijau. Okey, line Y sini ya. Ini line Y nya. Okey, tukar pen dulu. Cuba awak perhatikan line Y ni terhasil daripada sambungan titik-titik apa. Okey, macam mana nak tahu? Tengok. Yang lalu titik Y ni, line Y ni adalah this point. 1, 2, 3, 4. Okey, yang ni tak ada intersection apa. Ni satu line je. So tak payah. Tengok semua titik-titik tu. Sini dengan sini. Tengok dua cukup lah. Bagaimanakah ataupun siapa yang overlap dengan siapa dekat titik tu? So kita nampak solid line dengan dotted line. Bermaksud crest dengan throw. Titik nombor 2, solid line, dotted line. Crest dengan throw. Semua, kalau awak check semua, kalau awak rajin check semua, solid line, dotted line. Ni pun sama, solid line, dotted line. Okay, kita check balik. Bila solid line bertemu dengan dotted line, kita dapat apa? We have destructive interference occurring at that point. Kita dapat berlakunya interference memusnah pada titik tersebut. So bila berlaku destructive interference dan kita sambungkan sebagai line, okay, titik yang sebelum tu titik yang kita hasilkan hasil daripada destructive interference. Titik tu nama dia ada nama dia. Dia panggil node, node. Dan apabila kita sambungkan titik-titik node tersebut kepada satu garisan, kita akan panggil dia nodal line. Okay, nodal line. So jawapan will be A lah. 31 will be A. Okay, pair dia constructive interference. Titik-titik yang berlakunya constructive interference ni, saya tulis kat bawah constructive interference tadi, titik di mana berlakunya constructive interference dipanggil
antinode. Dan apabila kita sambungkan beberapa titik antinode yang segaris, kita panggil dia antinodal line. Ini pair dia ya. So hati-hati, soalan ni pun juga famous, selalu keluar. So 31A constructive and nodal. 32. Okay, berkaitan dengan sonar. Saya percaya ni soalan sonar. Diagram 26 shows a fishing boat detect a giant squid. Okay, the boat sends an ultrasonic pulse to the bottom of the sea with speed 1500 meter per second. The time taken for the ultrasonic pulse to reflect back is 24 millisecond. Okay, ni hati-hati ya. Saya highlight. Kita ambil masa dulu, highlightkan maklumat, tuliskan simbol. Okay, soalan minta calculate the distance of giant squid to the boat. Sekejap. Okay, so this is the speed, which is V. This is the time, which is T. Calculate the distance, which is D. Kalau soalan sonar ni, teruslah awak triggers bahawa formulanya adalah D sama dengan VT bahagi dengan 2. Soalan sonar ni ada banyak, bukan sonar pasal kedalaman laut saja ataupun detect ikan ke apa anything yang ada dalam laut. Contoh soalan sonar yang pernah keluar adalah bat, kelawar. Kelawar dia detect jarak dia dengan dinding gua. Seorang cliffhanger, seorang lelaki yang sedang memanjat gunung. Ada satu lagi dinding gunung di sebelah sini. Dia boleh ukur jarak dia dengan gunung menggunakan pantulan bunyi dia. Itu antara soalan yang selalu keluar lah. Okay. Bukan selalu keluar, yang pernah keluar. Yang pernah keluar. Kita tak tahulah bentuk dia macam mana, tapi kita akan guna pakai formula yang sama. Mungkin kalau Arsenal terus kalah dan kalah dalam season ni, mungkin juga soalan tu akan jadi macam ni ya. Seorang penyokong Arsenal duduk di dalam gua. Macam ni gua dia. Penyokong Arsenal ini ingin mengukur jaraknya dengan dinding gua yang berhadapan dengannya. Boleh juga pakai formula D sama dengan VT bahagi 2. Anything yang melibatkan pantulan, penyokong Arsenal dalam gua ke, penyokong MU dalam gua ke, mana-manalah, semua akan pakai formula VT bahagi 2. Alright. Kita continue. Ada satu trik dekat sini, bukan trik lah. Ada satu bahagian yang penting kat sini yang awak kena tahu sebelum awak mengira. Velocity awak boleh ganti terus 1500 darab dengan time. Okay, time dekat sini diberi 24 ms. Banyak pelajar dekat sini akan terus ganti 24. Lepas tu bahagilah dengan 2. Salah. Okay, because the time is given in millisecond. Check dekat kalkulator awak ada milli dekat sini. Kalau tak tahu, awak tekan terus 24 milli. Macam mana nak tekan? Tekan 24. Lepas tu tekan shift, tekan nombor 5. Nanti kalkulator awak tulis macam ni, 24 mili. Itu nilai 24 mili, 0.024. Kalau dalam kertas 2, awak darabkanlah dengan 10 kuasa negatif 3. Okay, mili is a prefix for 10 to the power of negative 3. Mili So baru bahagi macam ni. Okay, so 32 adalah ayam. Betul 32. Okay, 18 meter. So jarak di antara fishing boat dengan giant squid ni hanyalah 18 meter. Okay, kenapa wujudnya bahagi 2 kat sini? Ni untuk peringatan kenapa dibahagi 2. Sebenarnya kita bukan bahagi velocity dengan 2, tapi kita bahagi masa dengan 2. Time kita divide dengan 2. Sebab apa? Logiknya
Okay, pulse yang kita hantar tersebut travels dalam masa 24 milisecond. Sebenarnya, the pulse is travelling up and down of the same distance. Pulse tu turun dengan naik pada satu jarak yang sama. So, masa untuk pergi dan patah balik tu sebenarnya telah pun double. So, kalau kita tak bahagi dua, kita sebenarnya mengukur jarak yang salah lah. Sebab masa tu merangkumi. 24 milisecond ni merangkumi masa pergi dan patah balik. Pergi dan terpantul semula. Right. 33 spectrum of electromagnetic wave. Yang ni kita susun bukan kita susun lah. Telah disusun mengikut wavelength ataupun frekuensinya. Bukan kita susun suka-suka. Bukan kita susun ikut dan je. Suka-suka lah nak letak radio wave sini, microwave sini. Bukan. It is arranged in the ascending and descending of wavelength and frequency. So macam mana? Sedikit nota kat sini Macam mana dengan frekuensi of gamma ray? Gamma ray frekuensinya tinggi. Sebab tu kuasa penembusannya tinggi. Kita buat nota sikit Kuasa penembusan dalam bahasa Inggeris penetrating power. So, gamma ray, kuasa penembusannya tinggi. Kalau kita nak scan anything, kita boleh guna gamma ray. Because gamma ray can penetrate almost everything except plumbum of certain thickness. Kalau plumbum tu, kita ada ketebalan yang tinggi, maka plumbum boleh menghalang daripada gamma ray menembusi. Other than that, semua boleh. Kaca tebal mana pun, meja tebal mana pun, semua gamma ray boleh tembus. Kerana have high frequency to be able it to penetrate more ataupun more penetrating power lah. Lawan kepada high frequency adalah very low frequency. Radio wave. Kalau high penetrating power untuk frekuensi tinggi. So, kalau frekuensi rendah bermaksud low penetrating power. Kalau awak masuk dalam satu terowong, kalau siapa orang Ipoh, kan, orang Perak yang masuk dalam terowong menora tu, dalam kenderaan yang awak pasang radio, masuk je terowong menora, radio awak akan disable. Radio awak tu dah tak ada siaran. Dengar bunyi saja kan, tak ada bunyi DJ, tak ada bunyi suara apa. Kerana gelombang tersebut tidak dapat menembusi terowong tersebut. Kuasa penembusannya adalah sangat kecil. Bukit itu menghalang daripada radio wave menembusi bukit tersebut dan masuk ke dalam kereta awak. So, tak dapat siaran lah. Sama je kalau awak masuk mall ke, pasang radio masuk mall dalam kereta kan. So, mall tu mungkin berada pada kedalaman yang, maksud saya ada tingkat-tingkat dia kan. So, the wave ataupun the radio wave cannot penetrate. Okay. Satu lagi, radio wave lawan kepada frekuensi rendah adalah wavelengthnya panjang. Ini selalu yang saya terang ni selalu soalan akan putar belik dekat sini lah. So, awak kena faham 4 ni. So, frekuensi rendah bermaksud wavelengthnya tinggi. Sebab kalau menurut formula V equals to F lambda, hubungan antara frekuensi dengan lambda adalah berkadar songsang. Kalau frekuensi tinggi, wavelengthnya pendek. Okay? Kalau wavelengthnya panjang, frekuensinya rendah. So, apa pula kelebihan kalau wavelength suatu wave itu panjang? It can travel further. Bukan farther. Further maksudnya jauh. Boleh merambat pada satu jarak yang lebih jauh. Awak tengok pencawang dengan radio di rumah awak berapa jauh. Bukan pencawang duduk sebelah rumah awak. Satu negeri tu mungkin ada 1-2 pencawang saja. So, the radio wave can still travels even though jarak dia sangat
jauh, boleh capai lagi lah pada tempat-tempat yang jauh. So travel further. Tapi lawan kepada travel further adalah travel at short distance, which is gamma ray. Gamma ray walaupun dia boleh tembus almost everything, tapi dia punya wavelength dia pendek. Itu menyebabkan ianya cannot travel further. Okay, tak boleh kita ataupun gamma ray tidak boleh merambat pada satu jarak yang jauh. Contohnya ada satu mesin X-ray mesin X-ray dekat Ipoh, awak pergi X-ray dekat Lenggong, jauh duduk pada satu jarak yang jauh. Ataupun hujung padang bola kan, ada padang bola kat sini mesin X-ray, awak duduk sini, awak nak dapatkan gambar X-ray tu di hujung padang bola sebelah sana, tak boleh lah, kerana X-ray wavelengthnya pendek, jadi cannot travel further. 4 ni kalau awak master, insyaAllah soalan ni berkaitan dengan electromagnetic wave ni, insyaAllah awak boleh jawab. Okay, what is the common property? Okay, soalannya bertajuk ataupun soalannya bertanya tentang apa ciri-ciri sama walaupun ada frekuensi berbeza, wavelength berbeza, tapi sebenarnya semua yang ada kat sini ni semuanya merambat dengan kelajuan yang sama. Special kan? Walaupun jauh, kawan ni boleh travel jauh, yang ni boleh travel sikit, yang ni boleh tembus, yang ni tak boleh tembus, tapi semua ada laju yang sama. They are all propagate with the same velocity in vacuum. Berapakah nilai velocity-nya? They are all travelling at speed of light. Berapa nilai speed of light? 3 darab 10 kuasa 8 meter per second. Cantik dekat situ. Walaupun yang ni penetrate lebih banyak, sini penetrate lebih sikit, yang ni boleh travel jauh, yang ni travel tak jauh, tapi radio wave ke, X-ray ke, gamma ray ke, semua hal lajunya sama. 3 darab 10 kuasa 8. Ciri-ciri electromagnetic wave. Terus 34. Okey, kita ada plate X dengan Y, dua-duanya dichargekan ataupun disambungkan kepada EHT supply. Salah satu akan jadi ataupun salah satu bersambung dengan positif, salah satu bersambung dengan negatif. Okey, yang mana satu? So kita tengok candle ni, dia punya api dia, okey, lebih banyak ke kawasan kiri berbanding dengan kawasan kanan. Awak tahu api yang banyak itu mewakili cas positif, kerana cas positif adalah lebih besar dan lebih berat. Okay, so cas positif hanya akan tertarik kepada cas yang berlainan, iaitu cas negatif. Bermaksud X adalah plate yang disambungkan kepada negatif terminal. Okay, dan Y adalah satu plate yang disambungkan kepada positif terminal. Plate mana yang sambung dengan negatif terminal akan jadi plate negatif. Bermaksud X adalah negatif. Y yang bersambung dengan plate positif akan mengalami ataupun mempunyai terminal positif. So 34 jawapannya C. Betul. C negatif positif. Okay, 35. Diagram 29 shows a voltage V against I current graph. Okay, voltage melawan dengan current. Kita tengok graf dia. Okay, kalau awak ulang kaji dengan saya ataupun belajar dengan saya, awak dah tahu dah. Graf V lawan I ni ada dua jenis. Okay, satu, awak mungkin akan jumpa V lawan I yang graf dia macam ni. Kalau awak jumpa macam ni, ini adalah graf Ohm's Law. Okay, tapi kes sekarang ni awak tak dapat macam ni. Awak dapat V lawan I, V lawan I juga, yang garis grafnya linear, masih lagi linear, tetapi gradientnya adalah negatif. Yang ni adalah graf EMF dan internal resistance. Awak kena tahu yang ni adalah graf EMF dengan internal resistance. So which circuit used to obtain this graph? Okay. Trik dia adalah
Kalau graf tu adalah graf EMF dan internal resistance, awak kena check dua benda. Pertamanya, awak kena check ammeter. Ammeter pastikan disambung secara series. Okay, dalam litar tu disambung secara series. So kalau check ammeter saja, okay, A lulus, B lulus, C lulus, D lulus. Okay, lulus semuanya. Now, kalau ammeter dah lulus, check pula voltmeter. Ini yang kedua lah. Check kedudukan voltmeter atau sambungan voltmeter. Untuk graf EMF, sambungan. Okay, saya beritahu. EMF dengan internal resistance is all about battery. Semuanya adalah berkaitan dengan bateri ataupun dry cell. Dry cell. Sebab apa? EMF merujuk kepada tenaga yang dipunyai oleh bateri tersebut. R kecil atau internal resistance juga merujuk kepada rintangan yang berada di dalam dry cell. So everything is about dry cells. So by right, the voltmeter should be connected to dry cell. Okay, ni cara dia. The voltmeter should be connected to the dry cell, but the way it is connected should be parallel. Ni kena check juga. Nanti dia awak letak siri pula. Okay. So A mungkin lulus. Saya sebut mungkin dulu. Yang ni voltmeter dengan bateri, voltmeter dengan bulb salah. Okay. Voltmeter dengan bateri mungkin lulus. D, voltmeter dengan constant wire salah. Yang ni salah. Okay, saya beritahu terus. Kalau voltmeter tu disambung kepada constant wire, ini adalah sat. Saya padam sebab saya dah tulis kat situ kan. Kalau voltmeter, awak nampak voltmeter sambung parallel dengan constant wire, itu adalah litar untuk Ohm's law. Ni shortcut dia. Litar untuk Ohm's law. Ohm's law ni kita nak kira apa? Kita nak kira rintangan. Sebab gradient of the graph mewakili nilai rintangan. Rintangan tu milik siapa? Milik constant wire tu. Itu fokus dia kat situ. So dekat mana voltmeter terletak, dekat situlah tujuan setup tu. Kalau kita set upkan voltmeter dekat constant wire, kita nak ukur rintangan wire tu. So that is the setup for Ohm's law. Kita akan dapat graf macam ni. In case ada soalan nanti 2021 tiba-tiba keluar macam ni pula kan. So hati-hati. So bila voltmeter kita settingkan dekat bateri atau dekat dry cell, itu mungkin menunjukkan kepada awak setup untuk EMF dengan internal resistance. Okay, apa beza A dengan C? Cuba tengok apa beza A dengan C. Okay, A dengan C, apa yang tak ada dekat situ adalah kita tidak ada the rheostat. Okay, the rheostat bahagian ni. Kenapa rheostat penting? Kerana untuk kita mengubah nilai arus. Kan arus ni daripada satu nilai yang kecil, lepas tu kita besarkan. Kemudian kita ukur nilai voltage V dia, makin lama makin kecil. Kan? Kalau kita tidak ada rheostat, maka kita tidak boleh menghad atau mengubah-ubah nilai arus. Maka A bukanlah jawapannya, C adalah jawapan paling tepat. Okay, so 35 will be C. 38. Okay, diagram 31. Alhamdulillah. Okay, 31A and 31B shows two electric circuit connected to identical dry cell. Okay, bateri yang sama. Okay, sel kering yang sama. Tapi disambung pada dua litar yang berbeza. Kenapa berbeza? Awak tengok kat sini. Sini 3 ohm. Litar yang kedua 5 ohm. So, akan dapat nilai arus yang berbeza. Sini 0.3, sini 0.2. So what is the internal resistance of the cell?
Kenapa internal resistance dia nilai yang sama? Kerana dry cell yang sama. So kita buat persamaan untuk diagram pertama. Kita comparekan dengan persamaan diagram kedua, because they will have the same value of V, for example. Okay, saya nak comparekan V dia, sebab kita pakai formula V sama dengan I R besar tambah R kecil. Okay, kita compare the first one dulu, yang A ni ya. So V sama dengan I dia berapa? 0.3. Lepas tu R besar dia berapa? Ni R besar 3 tambah dengan R kecil, internal resistance. Okay, kita simplify dulu. Kita darab masuk dulu. 0.9 tambah 0.3 R. Okay, cukup. Kita buat untuk second situation atau second diagram. Sama juga, V sama dengan, kali ni 0.2, R nya adalah 5 tambah dengan R kecil, internal resistance. Kita expand 0.2 darab 5, kita dapat 1 kan. Okay, 1 tambah dengan 0.2 R. So because they are of the same dry cell, disebabkan kedua-duanya adalah dry cell yang sama, so logik lah untuk kita comparekan potential difference untuk kedua-dua dry cell ni, ataupun kedua-dua equation ni. So kita samakan, ni V, sini pun V. So kita tulis balik 0.9 tambah 0.3 R sama dengan 1 tambah 0.2 R. Kat sini kita ada apa ni? Unknown unknown dengan magnitude. So kita asing-asingkan 0.3, 0.2. Okey, bawa 0.2 ni pergi sini. Kita akan dapat 0.3 R tolak dengan 0.2 R, dapat 0.1 R. Okey. Kemudian 0.9 ni bawa pergi kanan, jadi tolak 1 tolak 0.9 dapat 0.1 juga. So R sama dengan 0.1 bahagi 0.1 dapat 1. So the internal resistance will be 1 ohm. Okay, macam tu. Next, 41. Ni mungkin susah sikit untuk awak imagine. Saya harap awak boleh follow lah. Okay, diagram 34 shows a solenoid connected to dry cells and produce magnetic field. Which combination of poles and direction of magnetic field are correct? Okay, follow satu-satu Okay, macam mana kita nak tahu pole dekat P dengan Q? Pertama, tengok bateri dulu, terminal dia. So yang ni yang panjang terminal positif, yang pendek terminal negatif. Okay, tu step pertama. Current akan keluar daripada terminal positif, naik atas, pergi sini, masuk daripada bawah, pergi atas lagi, masuk dari bawah, atas lagi, masuk dari bawah, atas lagi, kemudian pergi turun, masuk ke negatif terminal. Okey, perkara yang awak perlu fokus sekarang adalah arah arus di dalam solenoid. Arah arus di dalam solenoid, semuanya menunjukkan ke arah atas. Okey, untuk menentukan kutub, awak kena pakai hukum genggaman tangan kanan, right hand grip rule. Okey, so right hand grip rule, ingat bukan untuk straight wire, tapi untuk solenoid. Untuk solenoid, 4 jari ni mewakili arah arus. Dia terbalik 4 jari ni mewakili arah arus. Your thumb always pointing to the north, yang ni utara. So macam mana nak apply? Awak akan menggenggam, seolah-olah menggenggam solenoid, dan jari awak ni, kuku awak ni menunjukkan arah arus tersebut. So arus dalam gambar ajar ni ke atas kan, semuanya ke atas. So awak mesti pastikan kuku ni menghadap awak ke atas macam ni. Awak tengok kamera, tengok saya tunjuk macam ni. Kuku sekarang menghadap saya. Kalau awak buat
Kalau saya buat macam ni, bermaksud arahnya ke atas. Ni, arahnya ke atas. Okey? Arahnya ke atas. Kalau arah semua ke bawah, awak lukis, tiba-tiba yang dalam solenoid tu semua ke bawah, awak akan buat macam ni. Ni arah ke bawah. Ni menggenggam ke bawah. Ini menggenggam ke atas. Okey, satu peringatan. Kalau awak nak genggam, pastikan awak nampak kuku. So, genggam ke atas macam ni. Ni saya buat menghadap saya. Awak buat menghadap awak lah. Ni, kuku mesti awak nampak menghadap awak macam ni. Okey, saya harap awak nampak lah. Menghadap awak. Jangan buat macam ni. Ini pun ke atas. Tapi awak tak nampak kuku. Kalau awak buat macam ni, awak dahsyat lah. Susah-susah ada macam ni kan, awak pergi buat macam ni. Tapi kita takkan tahu lah. Tiba-tiba awak blur ke, kita buat macam ni ke. Ini ke atas. So, kuku nampak. Okey, kuku awak nampak. Kalau ke bawah, macam ni. Ada dua cara saja untuk awak genggam. Satu macam ni, satu lagi macam ni. Dua-duanya awak nampak kuku menghadap awak. Kuku menghadap awak. Kalau macam ni salah. Ni, awak tak nampak kuku. Ni salah. Saya tak nampak kuku saya macam ni. So, menggenggam ke bawah ni adalah salah. Dia ada dua saja. This way or this way. Dua saja. Okay, so balik pada soalan ni. Genggam ke atas, nampakkan kuku. Genggam ke atas, nampakkan kuku. So, awak akan dapati bahawa, macam ni ya. Saya menghadap skrin saya ni. Ke atas, menghadap kuku. Saya dapati ibu jari saya ke arah kiri. Bermaksud P adalah north. Q adalah south. Ingat nampak kuku. Genggaman tu mesti nampak kuku. Awak nampak kuku awak macam ni. Atau macam ni. Macam ni atau macam ni. Ini salah. Ini pun salah. Awak tak nampak. Okay. So, kita dapat dah north dengan south. Padamlah B ni. Padamlah C ni. Okay. So, 41 kita down kepada dua pilihan jawapan saja, iaitu A dengan D. Okay. Macam mana nak tentukan clockwise anti-clockwise? Alright. Saya padam dulu the current kat bawah ni. Padam. Alright. Ambil warna lain pula. Biru. Okay. So, untuk melukis magnetic field. Apa cara untuk kita melukis magnetic field? Magnetic field dilukis daripada north to south. Ni kena tahu ni. Permanent magnet ke, temporary magnet ke, line tu, line yang menggambarkan magnetic field mesti dah dilukis daripada north to south. North to south. Negeri 9. North to south. Okay. So, yang ni kita lukis daripada north to south. Macam ni. Kalau kita buat dalam satu direction, kita buat satu direction yang betul-betul membulat, dia akan jadi macam ni lah. North to south. North to south. Okay, ni dekat X lah. Saya buat dekat X. North to south. So, awak tengok pusingan ni adalah pusingan anti-clockwise. Sebaliknya untuk Y north dekat atas kan. So, dia north to south. Macam ni. North to south. So, pusingannya kalau kita buat lengkap bulatan dia jadi macam ni. So, ini ikut jam. Ikut arah jam clockwise. So, the answer will be A. Okay, soalan ni quite famous. 42. Diagram 35 shows an activity. Saya tukar colour sekejap. Activity to investigate factors affecting the magnitude of induced current. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi arus aruhan. Magnitude arus aruhan. Kita nak bagi besarkan dia atau bagi kecil dia, ada beberapa faktor. Which step will increase? Dia nak increase. Soalan nak increase the magnitude of induced current. 42 is A. Use more turns of coil. Kalau kita tambahkan jumlah lilitan, kita akan dapatkan lebih banyak ataupun more cutting of magnetic
field. Sebab kalau kita lukis magnetic field bar magnet ni macam ni, roughly north to south, dan kita masukkan the bar magnet inside the coil here are going to cut the magnetic field owned by the bar magnet. So kalau kita banyakkan gelung, lebih banyaklah pemotongan medan magnet yang akan berlaku, maka lebih bertambahlah nilai induce current ke sini. Okay. So 42A tukar balik pen. Okay. Next, 45 shows an N-type semiconductor obtained when silicon is doped with impurities. Okay, silicon adalah pure semiconductor. Pure means tak ada campuran apa-apa. Dalam kekisi ataupun dalam arrangement silikon ni ada silikon saja, tak ada campur benda-benda lain. Semiconductor ni apa pula? Ia adalah suatu material yang conductivity dia in between conductor and insulator. Kenapa kita buat dope? Kita buat proses doping. Ni nota Kenapa kita buat doping? Because we want to improve the conductivity of the material. Cerita dia macam ni. Semiconductor, contohnya macam silikon, dia boleh mengalirkan arus. Okay? Tapi tidak secantik atau tidak seefektif konduktor yang lain. Okay? Jadi untuk kita improvekan conductivity silikon, kita mesti buat satu proses dipanggil doping. Doping tu adalah satu proses memasukkan impurities, satu benda asing, ke dalam silikon. Maka dia akan jadi dope semiconductor. Apa kelebihan dope semiconductor? Conductivity-nya improve. Conductivity-nya lebih bagus daripada pure semiconductor. So ada dua cara. Either awak campurkan pentavalent element ataupun awak campurkan dengan trivalent element. Apa pula pentavalent and trivalent ni? Penta means 5, trivalent means 3. Pentavalent maksudnya satu unsur lain yang mempunyai 5 elektron valence. Pada petala luar tu ada 5 biji elektron. Trivalent pula dia ada 3 elektron valence. 3 elektron pada petala paling luar. Okay. So dalam kes ni awak tengok dia hasilkan N-type semiconductor. Okay, menghasilkan N-type semiconductor. Macam mana boleh awak tahu ni adalah N-type? Walaupun soalan tak beritahu, awak boleh tahu dengan melihat ada satu free elektron dekat sini. Okay, so this is N-type. Kalau dia ada hole, itu adalah P-type. Ni ringkasan saya tak cerita lebih dalam lagi. Dan kalau awak kira, saya ambil highlighter, kita kira sekalipun, kita boleh dapati bahawa elemen yang kita sedang masukkan itu adalah elemen pentavalent. 5. Macam mana tahu 5? Nampak ni. 1, 2, 3, 4, 5. Elemen X adalah impurities yang mempunyai 5 elektron valence yang sedang bergabung dengan 4 silikon. Okay. So pentavalent element ada 3 contoh. Yang ni kena ingat ni. Ada 3 contoh. Satu, yang pertama adalah arsenik. Bukan arsenal arsenik. Okay, yang kedua A juga, antimony.
Yang ketiga adalah PHOS, phosphorus. Okay, 3. Arsenic, antimony, phosphorus. Kalau trivalent, yang kita akan hasilkan P-type semiconductor, ada 3 juga. Big 3. Okay. Big boron, indium, gallium. Okay, yang ni kena hafal. Big 3 yang saya sebut tadi, Big 3, BIG, boron, indium, gallium. Big 3. 3 tu trivalent lah. Saya selalu ingat pokok besar, Big 3. 3 tu TRI lah, jangan pula awak TREE nanti. Itu cara awak trigger saja. Next, 46. Panjang juga cerita dia ni. 46 is about automatic switch. Okay, using transistor P to operate a 240 volt alternating current motor. It uses thermistor as sensor. Okay, thermistor yang ni ya. Thermistor yang ni adalah transistor P. Soalan tanya, apakah jenis transistor P? Tengok anak panah dia keluar. Anak panah keluar adalah NPN. Shortcut dia NPN. So C dengan D salah. Okay, nah kita nak tentukan the motor is switch on when. Okay, bila yang motor ni akan switch on. Okay, yang ni cerita dia sikit panjang. Okay, tapi saya cuba ringkas-ringkaskan lah. Macam ni Padam dulu. Kita nak motor dia hidup. Okay, kita ada dua cara. Kita boleh try and error, ataupun kita boleh backtrack story dia. Tapi saya cuba try and error dulu lah. Sebelum kita try and error, awak kena tahu sifat thermistor dulu. Sifat dia. Okay, thermistor ataupun heat dependent resistor, HDR, nilai resistannya berubah-ubah. Nilai resistan dia changing depending on the temperature. Tempat yang dia berada tu. Contohnya, thermistor pada keadaan panas, nilai rintangannya akan menjadi rendah. Beza dengan konduktor. Konduktor kan wire biasa. Kalau dalam wire tu, kalau kita panaskan, dia punya rintangan akan jadi makin tinggi. Ataupun apabila dia panas, rintangan dia jadi tinggi. Terbalik untuk thermistor. Yang tu je. Awak kena ingat, dia terbalik untuk thermistor. Cold, pada waktu sejuk, nilai rintangannya tiba-tiba mencanak naik. Meningkat. Okey, yang ni awak kena master dulu. Thermistor dengan LDR. Satu lagi LDR kan. Okay, ni dalam kes ni HDR lah. Alright, kita cuba situasi A dulu. Pada waktu panas. Kita cubalah pada waktu panas, hot. Pada waktu panas, apa jadi pada rintangan thermistor ni? Rintangan thermistor akan menjadi rendah. Kita tulis kat sini. Rintangan rendah. Kita tulis dalam kotak ni kotak atas ni. So, apabila rintangan rendah, nilai voltan di sini, yang ni awak kena study, tengok video saya ajar automatic switch tu, baru awak boleh faham yang ni lah. Saya tak nak pergi detail sangat. So, bila rintangan rendah, voltage turut menjadi rendah. Awak kena ingat satu benda, voltage ni adalah tenaga. Kalau rintangan rendah, tenaga adalah rendah. Contoh, kalau pagi tu awak tak ada benda apa nak buat, rintangan awak tak banyak, kerja awak tak banyak, maka tenaga yang awak perlukan juga sikit. Kalau pagi tu awak kena lari 10 round, lepas tu pergi Kuala, lepas tu pergi kelas, lepas tu kelas tambahan, rintangan awak banyak, kerja awak banyak, maka tenaga awak juga perlu banyak. Macam tu. Menurut konsep bridge rectifier, saya highlight apabila voltan di bahagian circuit atas ni kecil,
maka voltan di bahagian bawah milik sirkuit arus ataupun arus tapak akan menjadi tinggi. Okey, ini flow dia. So bila voltage di atas rendah, voltage di bawah tinggi. Ingat tak bridge rectifier? Kalau sini 6 volt, maka 6 volt ni akan dibahagikan kepada 2. Tapi tak sama banyak. Contohnya sini 1 volt, bawah ni 5 volt. Okey. Kenapa jadi tinggi rendah? Sebab di atas kecil 1, di bawah mesti jadi besar 5. Contohnya dekat atas ni 2, bawah ni jadi 4. Contoh begitu ya. Contoh selingan. Benda yang sepatutnya awak tahulah, walaupun selingan. Okey, point seterusnya, apa jadi apabila voltan di kawasan bawah ni menjadi tinggi? Bila voltan di kawasan bawah ataupun voltan dekat base circuit menjadi tinggi, maka wujudnya IB. Okey, IB akan wujud. So IB will exist. IB will exist. IB itu adalah arus tapak yang akan menyebabkan transistor switch on. Okey. Cerita dia, kita ada satu bateri kat sini. Arus akan keluar kat sini. Sebab apa? Sini positif, sini negatif. Arus yang saya baru label ni dikenali sebagai arus kolektor. Arus pengumpul, IC. Kerja dia akan mengalir ke dalam motor. Dia akan mengalir ke dalam motor. Syaratnya adalah dia mesti pass through the transistor. Siapa yang tak faham yang ni, pergi tengok video saya, tajuknya automatic switch. Tolong tengok yang tu, baru awak boleh faham yang ni. So IC dia nak cross the transistor dengan syarat wujudnya IB. Kalau IB ada, baru IC boleh pass through dan mengalir sebagai IE. So bila circuit ni apabila transistor membenarkan IC melepasi transistor, maka the motor will be switch on. So jawapannya adalah A. Saya cerita yang sebaliknya, saya cerita yang B. Just in case awak tanya-tanya kalau cool jadi macam mana pula. Saya cerita yang cool. Sekali lagi saya sarankan awak study balik, tengok balik video saya untuk automatic switch. Untuk refresh balik. Okay, sebab awak dah study banyak topik kan. Lepas tu mungkin awak akan terlupa. Okay, saya saja buat untuk cool. So dalam suasana ataupun keadaan sejuk, resistor menjadi tinggi. Okay, resistor di atas ni menjadi tinggi ya. Ibu boleh lalu. Ibu tak boleh lalu. Zahin je boleh lalu. Nak habis dah. Tunggu sekejap. Okay, so resistance termistor menjadi tinggi. Apa berlaku kepada voltan termistor juga menjadi tinggi. Ingat tadi saya cerita tadi? Kalau rintangan awak banyak, kerja awak banyak, tenaga awak perlu banyak. So, apa jadi kat bawah? Kalau voltan di atas tinggi, voltan di bawah akan jadi rendah. Voltan tu apa? Voltan tu adalah tenaga. Apabila tenaga kecil, agak-agak awak apa berlaku kepada IB? IB does not exist. IB tak wujud. Maka tidak adalah IB di sini. Bila IB tak ada, IC yang baru keluar daripada bateri yang nak cross over the transistor, dengan ketidakhadiran IB di sini, maka IC juga tak boleh flow. Itu menyebabkan transistor switch off dan motor juga tidak akan berfungsi. Macam tu. Lebih kurang ni ringkas lah. Kalau awak nak dengar yang betul-betul detail punya, please. Kalau saya rajin, saya letak link kat atas. Okay, please. Pergi check macam mana nak belajar tentang automatic switch ni. Awak faham yang ni, insyaAllah boleh buat. Okay. 49, I guess this is the second last question. The equation below shows a nuclear fission of uranium-235. The mass defect is 0.18 U. So ni M, mass defect M. Dia bagi ni nuclear fission. Macam mana awak tahu nuclear fission? Awak tengok ada satu
radioaktif, kan ada satu formula untuk uranium, dia plus dengan neutron. So apa yang berlaku kat sini? Sebenarnya apa yang berlaku adalah uranium tu ditembak dengan neutron. So kita ambil neutron yang fast moving, kita langgarkan dia, bombardkan dia kepada uranium 235. Kenapa? Kita nak belah dia. Ini dipanggil pembelahan nukleus. So apa berlaku dengan pembelahan nukleus? Uranium 235 akan terbelah kepada beberapa daughter. Dalam kes ni dua lah, daughter. Yang ni kita panggil parent, ni kita panggil daughter. Okay, terbelah. Sebab kita berjaya membelah uranium tu kepada dua daughter yang lebih ringan, plus 3 secondary neutron. Ni secondary neutron. Okay. Soalan tanya, what is the energy release? Okay, menurut formula Einstein, E equals to mc square. So M merujuk kepada nilai mass defect. Ni bukan nilai jisim, ni adalah mass defect. C adalah hal laju cahaya yang dikuasa 2 kan, speed of light, 3 darab 10 kuasa 8, yang kita kena kuasa 2 kan kejap lagi. Okay, mass defect dulu. Hati-hati bila soalan bagi mass defect. Kenapa saya sebut hati-hati? Nilai mass defect yang diberi adalah berada di dalam unit AMU. Atomic mass unit. Satu nilai unit jisim kepada atom. Untuk awak guna formula E equals to mc square ni, pastikan mass defect awak berada dalam unit kilogram. Ni sangat penting, dalam unit kilogram. Macam mana nak tukar? Macam mana nak tukar syaratnya ataupun caranya? Senang je. Cari nilai U tu. 1 U bersamaan dengan 1.66 darab 10 kuasa negatif 27 kilogram. So this is how, macam mana awak convert dari U pergi ke kg. Darab je. Kalau 1 U banyak ni, so 0.18 U banyak mana? Darab. Okay, so awak dapatlah nilai mass defect awak. Tak payah buat panjang-panjang, terus pakai formulanya. Awak letak dalam formula terus 0.18 darab 1.66 darab 10 kuasa negatif 27. So this is your mass defect. Alamak, 7 tu turun ke bawah. Sekejap. Okey, terus darab dengan C square, 3 darab 10 kuasa 8. Kuasa 2, jangan lupa kuasa 2. So your answer will be berapa? Apa jawapannya? 2.69 darab 10 kuasa negatif 11 Joule. So ada dua perkara yang saya nak tegur. Banyak kali dah saya dah tegur. Perkara pertama, mass defect pastikan berada dalam kilogram. Selalu pelajar terlupa ni, selalu. Macam mana nak tukar? U ni dia ada nilai dia 1.66 darab 10 kuasa negatif 27. Jangan lupa convert. Kalau soalan dah bagi dalam kg, tak ada masalah. Yang pertama. Yang kedua, mc square. Hal laju cahaya jangan lupa kuasa 2. Itu yang kedua. Dua tempat ni selalu pelajar terlupa. Dia tahu formula, sebab formula senang, mc square. Jadi dia masuk sumbat terus kira. Okey, hati-hati dengan nilai mass defect dan juga nilai c square kat sini. Last one. Diagram 42 shows a lead container used to store radioactive material. So kita gunakan lead sebagai bekas dia. Okay. Punca kenapa kita pakai lead adalah suatu bahan yang boleh mengelakkan daripada penembusan radiasi. Tadi kan saya beritahu kan, yang paling baik untuk mengelak daripada kebocoran radioaktif adalah lead. Kerana lead dia boleh block
alpha, beta dan juga gamma. Tiga-tiga ni kita boleh block. Kalau yang lain-lain, contohnya aluminium dia boleh block alpha sahaja dengan beta of certain radiation lah. Tapi lead semua, kita tak perlu fikir pun bahan radioaktif tu dia ada dia keluarkan sinaran jenis apa. Okay. Jadi kita pakai lead untuk block everything. Kita block semua jenis sinaran, alpha, beta dan gamma. Tapi lead pun of certain thickness lah. Kita kena pastikan pada suatu ketebalan lah. Dia tak boleh nipis macam mana kertas tu. Masih lagi tak dapat nak block. So of certain thickness. So I guess that's it. Itu sahaja untuk kertas 1 SPM RSM 2019. Kita jumpa lagi pada bahagian seterusnya di kertas 2. Terima kasih. Boleh share dengan kawan-kawan. Pastikan semua dapat manfaat. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum.